Linktree. Baik, anda boleh pergi kepada website namanya Linktree, L-I-N-K-T-R-E-E, Linktree. Linktree, L-I-N-K-T-R-E-E. Dah ada dah? Okey, Linktree ni saya bagi example Anda boleh tulis saya punya Linktree, L-I-N-K-T-R dot L-I-N-K-T-R.ee/Ismail SA. Ini adalah saya punya Linktree lah. Okey, anda boleh cuba visit lah. So this is an example. Macam mana Linktree ni dia punya function, basically they allow you to put some sort of link lah. Contoh macam sekejap lagi kita nak buat text analytics kan. So anda akan ada text analytics dashboard kat sini. So kalau anda klik, anda dapat access lah kepada saya punya Google Drive, something like that. Okey, dah boleh buka dah? Linktree saya tak advise Linktree ni dibuat sebagai awak punya website This is not your website. Saya just tunjuk supaya anda ada option lah in the future. Let's say you want to give some talk, you want to give some idea to your audience, tapi dalam keadaan yang cepat, maka anda boleh gunakan Linktree. Tapi saya ulang lagi sekali, saya tak galak sebab in the end of the day, benda ni is not measurable by yourself. Anda nak measure anda punya performance of analytics, anda kena bayar dekat Linktree. Oleh itu, yang paling selamat dan sihat serta sangat-sangat berguna untuk anda adalah menggunakan apa? Menggunakan anda punya WordPress. So make sure that you are utilizing your WordPress in a very good manner. Maksudnya kalau anda ada account yang anda nak share, contohnya anda nak letak dalam Google Drive, dalam tu ada gambar, ada video. So apa yang anda perlu buat? Anda perlu buat gambar dan video itu letak dalam Google, kemudian anda sharekan dekat dalam anda punya website. So orang pun pelik, kenapa tak bagi je link Google tu? Sebab apa letak dekat dalam website? Siapa ada jawapan? Sebab apa letak dalam website? Pandai. Kita nak tengok orang pergi ke tidak dengan kita punya apa? Google Analytics. Jelas ke tak jelas? So, those strategi ni kadang-kadang orang tak nampak dan orang tak faham. So, biarkan mereka yang tak faham itu sentiasa berada dalam ketidakfahaman dan berikanlah hidayah kepada mereka dengan mendidik mereka. Dan apabila mereka tidak mahir lagi, maka apa yang kita perlu buat? Doakan mereka sebab kita dah berusaha kan? So, anda perlu buat demikian. Contoh, saya tunjuk sekarang. Kalau saya nak buat apa-apa sharing, saya ambil contoh saya nak buat apa-apa sharing, saya akan buka saya punya Google Drive. Semua ada Google Drive kan? Semua dah buat Google Drive daripada semalam lagi. So, saya akan pergi kepada saya punya Google Drive. I have something to share with you. So, I'm going to share the whole folder for you so that you can access our exercise for today. So, saya akan share satu folder lah. Nama folder tu adalah Text Analytics. And inside this folder contain 100 comments that already being helped by Clifford. Just now, Clifford already helped me by emailing to me numbers of comment that are going to be analysed after this. Okay. So, saya akan copy this link dan saya akan masukkan dalam saya punya post yang baru. Faham ya? Kenapa saya letak dalam website? Saya ulang lagi sekali. Kenapa? Analitik. Kau ingat anal je lah. Pembelajaran. Analytics. Dia adalah tujuan analytics. Betul lah apa yang awak kata tu. Link folder latihan. Okay. So, saya akan gunakan kaedah di mana saya highlight dan saya masukkan link to the page and then I'm going to publish it straight away. Okay? Remember that this is one of the idea so that you can monitor what's happened to your published data. So I invite you, ladies and gentlemen, so you can go and download the material now. Sila pergi ke tempat demikian dan download lah. Pergi ke scikp39.scienceontheweb.net. Cuba pergi. Oh, macam panjang sangat lah Encik Aizat punya. Tolong jangan bahan aku boleh tak? Sebab itu adalah percuma. Nanti ada yang komen. Kenapa tak buat cantik sikit domain Encik Aizat? Kau ni daripada semalam kau tak ada sama dengan kita orang ke? Kita kena buat yang ringkas dan mudah ya. So saya punya scikp39.scienceontheweb.net. So silakan, ini website saya yang telah kita bincang daripada semalam sampai ke hari ini. Siapa yang tak nampak, saya dah besarkan. Masih tak nampak lagi, bagi tahu saya besarkan lagi. Besarkan lagi. Nak besar lagi ke? Cukup besar Cukup besar untuk anda lihat. Okey, so dipersilakan untuk pergi. Dan apabila anda pergi, maka anda akan dapat akses lah kepada saya punya apa yang dipanggil sebagai website ya. Okey, dah sudah belum? Dah Dah pergi Okey, So kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada saya punya website yang berkenaan, maka anda akan nampak kat sini ada satu alat satu benda namanya apa? Bahan pembelajaran. So kalau anda klik kat bahan pembelajaran ni akan ada link folder latihan. So this is not the best way to do it lah, but this is one of the way. Faham kan?
Dia bukan satu benda yang sangat bagus untuk anda contohi, tapi ini salah satulah idea. So bila anda pergi je ke website, anda akan nampak bahan pembelajaran, betul? So sementara anda nak pergi tu, saya tunjukkan juga kenapa is very essential and very useful for doing that way, because I can measure the analytics with regard to the visits according to the different perspective of people that visiting my channel. So saya boleh pergi sekarang kepada Google Analytics and I'm going to explore the real-time matrices. Those people are visiting my channel, my website. So saya akan pergi kat Google Analytics. Siapa yang dah break up, jangan lupa buat balik semula. Dan siapa yang tak break up lagi, tolong monitor lah anda punya Google Analytics so that you know exactly what happened to your website. So I'm going to go for the WordPress because this is for another one, which is the last discussion. Kita punya Google site. Yang ini adalah yang lagi satu lah yang penting, iaitu kita punya WordPress. So saya ada 17 user, average management engagement span is around 48 second. So anda boleh nampak kat sini banyak yang pergi kepada Hello World, demam denggi, Malaysia direct. So yang ini nanti akan diterjemahkanlah dengan beberapa perkara berikut. Contoh anda boleh tengok page view, page engagement. Okay, no data. Some of the data are going to be presented tomorrow. Ada setengah data ni esok baru dapat lah. Sekarang tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab dia tengah proses lagi. Lagikan pula ini adalah daripada WordPress. So we cannot directly examine the quality of the data in the real time. Lagipun ini adalah yang percuma punya. Kalau nak kena ambil yang BigQuery ataupun yang lain-lain. Ini contoh bahan pembelajaran, nampak tak? Ada 17 orang. So kalau orang kata dengan saya, "Encik, kami semua dah download." Banyaklah kau, baru 17 orang lah. Macam tu, faham tak faham? Contoh. Terkejut kan? Kau tak terkejut mana? Terkejut Mandai lah kau. Okey, so contoh kat sini saya boleh nampak ada 43 orang telah pergi, tapi ada 17 makhluk Allah SWT sahaja yang pergi ke link yang berkenaan. Yang lain semua penipu besar. Okay, sama ada anda pergi melalui link yang kawan kamu share ataupun dalam Telegram group yang kamu share. Kamu bukan betul-betul pergi ke website saya. Kau nak menipu, kau memang masuk neraka, kau faham? So kalau anda betul-betul genuine, anda akan pergi dan dia akan rekodkan lebih daripada 17 orang. Dipersilakan untuk pergi. Dah pergi dah? The text analytics folder. Inside there are a few files lah. Namely as the stops and then YouTube comment and also youtube.csv. Okay, dah pergi Dah pergi. Confirm Confirm. Bagus. So sekarang mari kita buat latihan ini bersama-sama. Pertama, download. Dah download? So apabila anda download a folder, for example, I'm going to share with you the idea. So you click the download button over there. Then it's going to be downloaded for you. And after it's being downloaded, make sure that you unzip those files. Contoh macam sekarang ni, dia telah download. Dan saya boleh navigate the download area. And then I'm going to unzip it. Kalau anda guna Mac macam saya, senang je. Anda double click, dia dah unzip. Kalau anda gunakan WinRAR dan lain-lain, anda boleh extract all lah. Dalam tu akan ada 3 dokumen utama. Betul tak? So kita akan buat satu-satu. Kalau dah ready, bagi tahu. Kalau belum ready, bagi tahu. So you can download the text analytics document. After you finishing downloading your data, and then you are already unzip it. So now kita akan mulakan operasi untuk menganalisis data itu. Anda punya Orange data mining pun dah settle kan? Settle Alhamdulillah. Baik. Saya akan buka satu Google Drive dan saya buat satu folder. Namanya Text Analytics Exercise. Anda follow tak follow ni? Follow Okey, kemudian step yang kedua. Buka folder yang telah di-unzip. Saya ulang, buka folder yang telah di-unzip dan lihat betul-betul ada 3 konten di sini. Konten pertama namanya stop.txt. Yang kedua youtube.csv, yang ketiga adalah youtube-comment.xlsx. Tak boleh salah cakap tu, kan nanti bunyi lain pula. So ambil youtube-comment.csv ini, tuan-tuan dan puan-puan, sila dragkan dia masuk ke dalam folder yang baru tadi. Dah masuk kan? Dah masukkan ke belum? Kalau tak pakai, dekat sini ada something nama dia youtube-comment.csv. Nampak tak? Saya masukkan CSV daripada folder yang telah saya unzip, masukkan ke dalam satu box yang kosong di dalam Google Drive saya. Sama dengan kamu semua buat? Baik, step yang kedua. Dengar baik-baik. Right click. Dah right click dah? Right click tak tahu macam mana? Dalam mouse tu, dia ada right. Right click. Sebelah kanan, right click. Baik, sekali lagi.
pergi kepada YouTube comment.csv yang telah kamu uploadkan ke dalam Google Drive kamu, right click. Dah right click? Pergi kepada open with. Dah open with dah? Dah, pergi kepada Google Sheets. Dah pergi dah Google Sheets? Google Sheets. Dia akan buka anda punya CSV dan dia akan ada 2 kolom. Kawan kita, Clifford tadi telah bantu saya untuk dapatkan at least 100 comments. However, beliau hanya ambil nama dan komen. Kalau anda ingat balik, sementara saya tengah, nampak? Dia dah okey balik semula. Ya ke dia okey balik? Masih tak okey lagi. Kalau anda ingat balik, yang saya tunjuk tadi, export comment ni, kalau nak ikutkan saya akan ambil semua ni. Okay, dengar ni. Nampak tak? Kalau saya ambil semua ni. Kenapa saya ambil semua ni? Siapa tahu? Ya, kita nakkan data dia. Contoh saya ambil video ini daripada Facebook. So, apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat Facebook ID. Facebook ID ataupun Facebook name. So, Facebook ID dan Facebook name ini saya boleh guna dalam saya punya creation of the assets. Faham ya? Assets tadi yang mana? Yang bila kita nak buat avatar. Jadi itu sebagai contoh lah macam mana aplikasi lanjutan yang kita boleh fikirkan. Baik, saya tak nak cerita banyak. Saya fikir kepada yang data yang sedia ada. Baik, kat sini kita dah ada data. Yang pertama, Alif Izham. Dia punya komen seperti berikut lah. Okay, saya tak nak anda tumpukan kepada individu dan apa yang dia komenkan. Yang penting sekarang kita nak belajar macam mana nak tukar komen ini daripada komen yang dalam bahasa Melayu kepada bahasa bukan Melayu. Kita akan guna apa? Google Translate. Betul? Betul lah tu. Betul. Jawapan tu adalah sangat betul. Kita akan gunakan Google Translate. Tapi anda nak translate satu-satu? Silakan. Kalau anda nak translate satu-satu, silakan. Saya tak nak translate satu-satu. Saya nak translate sekaligus. Baik, macam mana nak buat? Pertama, kita clean dulu data ni. Dah clean dah data ni. Clean data di sini bermaksud kita buang lah. Ni macam ni, Wan Muhammad Razali ni. Wan Muhammad Bazli. Dia Farah Suria. Dia bagi dalam bahasa Cina. Saya delete lah ya, saya delete. Okey, mana-mana yang saya rasa saya nak delete, saya delete lah. Awak pun boleh delete lah. Mana-mana yang awak tak suka, awak boleh delete. Bestnya, menariknya video ni, saya edit sikit dia punya tulisan ni. Sebab nanti tak boleh baca oleh komputer. So, saya biarkan yang lain semua adalah format yang boleh dibaca. Ya? Ini apa benda ni? Bahasa lucah ke apa ni? Tak ada plus saja. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, nampaknya telah agak okey lah. Ni saya tak tahu nak cakap banyak lah. Pandai-pandai lah kamu nilai sini. Kami tak minta banyak lah. Jangan diam. Okey, ni contoh. Dia bukan bahan saya. Dia memang ikut apa yang saya arahkan. Iaitu bagi komen positif dan negatif. Dia bagi dua-dua komen tu, positif dan negatif tu dalam satu ayat. Tak apa. Bukan kita yang akan buat analisis tu. Siapa yang akan buat? Komputer. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya bagi tahu tadi sebab natural language processing yang ada hanya boleh analyse untuk bahasa Inggeris for the time being and also other languages lah. Malaysia punya kena ada installation dan juga archive daripada another parties lah. Oleh itu kita gunakan translate ya. So anda letak satu ayat di atas namanya translate. Satu kolom barulah namanya translate Cuba tengok dekat dalam box, automatic dah ada satu lagi file di-create oleh anda, di-create untuk anda namanya YouTube comment. Betul tak? Okay, now we are going to specify the direction and also the command to translate the translate the Malay language into the saya cakap apa? Malay lah. Malay into the English. So, cara dia macam ini. Sama dengan dia macam komputer biasa kan? Sama dengan Google Translate. Dekat bawah ni. Tekan. Buka kurungan. Anda buat satu perkataan yang dinamakan sebagai B2 ni. Select kolom mana yang nak ditranslate. Ajar komputer. Komputer ni tak berapa bijak. Jadi kita kena ajar dia. Kamu baca B2. Koma. Buka apostrophe yang semalam saya dah ajar. Simbol-simbol tu. Tulis perkataan MS. Tutup simbol tu. Kemudian, koma, buka, tutup dengan EN, tutup dan tutup koma. Okey, tak faham Tak faham tak apa. Lepas tu anda tekan enter. Tak nampak? Tak apa. Saya dah tahu dah. Mesti itu jawapan awak. So, saya besarkan. Ini dia punya arahan yang berkenaan. Saya besarkan. Nak berapa? 200. Oh, 200 besar sangat. 100. Pun besar juga. 50 lah, 50. Oh, besar no. 40. Okey. So ini cara dia. Google Translate dalam bracket B2, dalam bracket MS, dalam bracket EN. Maksudnya kita ajar komputer ambil bacaan data B2, tukarkan dia daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Okey, boleh ke tak? Cuba try buat Melayu ke English Anda nak tukar Melayu ke Spanish ke English pun boleh, tak ada masalah
So now I'm going to copy this formula and then I'm going to paste it on this one lah. So, anda tengok saya akan tekan shift dan saya select the whole column. Right click dan saya tekan paste special dan saya tekan butang formula only. So indirectly dia akan memberikan data yang berkenaan lah. Nampak tak? So semua data ini telah ditranslate daripada bahasa Melayu ibunda kita kepada bahasa bukan Melayu. Kurang haj. Lack of haj. Kau tengok. Okey, so tuan-tuan dan puan, sekarang kalau anda nampak data ini telah bertukar daripada nampak ni, terbaik dia jadi apa? Best. Dia tukar accordingly lah, ikut kepada natural language processing yang dipaham oleh Google Translate. Boleh berjaya ke tidak berjaya? Semua dah translate ya? Macam mana nak copy ke bawah, boleh bayang tadi Boleh kalau anda tak mahir, boleh buat satu-satu lah. Tekan Ctrl C, Ctrl V. Buat satu-satu. Satu sampai 100 kali. Boleh? Tu kalau anda malas lah. Kalau anda rajin sikit, anda highlight je satu. Kemudian anda copy semua dan anda paste accordingly. Ini cara orang rajin. Okey, jelas kan? Kau faham tak apa aku bahan ni? Kau tak faham Tak faham pun bagus Okey, step yang ketiga. Step yang ketiga dah ready belum? Okey, step yang ketiga dekat share sebelah atas kanan ni. Ingat anda punya YouTube komen ni sepatutnya dalam bentuk penulisan seperti inilah. Kalau ada tulis .xls, maksudnya anda punya dalam format yang berbeza. Okey, next kamu pergi kepada share, tekan butang share. Dekat share button ni, kamu pastikan dia bukan restricted. Ambil dia sebagai anyone with the link can view. Dah, ni basic lah. Tekan butang copy link. Dah copy link dah? Dah Dah, bagus. Habis. Itu adalah step yang ketiga. Alright, dapat ya? Dapat, okey. Apa dia? Error yang mana? Tengok file awak. Awak punya file mestilah file yang dalam bentuk CSV. Lepas itu kamu buat mengikut formula yang saya bagi ini. Kemudian kamu perlu sharekan dokumen yang berkenaan. So dokumen ni kalau kita share, dia akan ada 3 kolom, betul tak? Kolom pertama nama, kolom kedua komen, kolom ketiga adalah translate. Okey, dah sudah? Dah. Baik. Kita akan pergi kepada chapter yang keempat. Ini sekarang keempat, ni baru yang ketiga. Ada bermasalah. Arahan yang keempat sangat mudah. Arahan yang ketiga saya repeat balik. Jadikan dokumen ini boleh di-share. Okay, and then Okey, kemudian jadikan dia sebagai benda yang boleh di-share. Dah selesai, maka anda boleh pergi kepada Orange Data Mining. Ini Orange Data Mining. Ada nampak tak? Nampak kan? Okey, pergi kepada apa yang dipanggil sebagai option. Pergi option. Dah pergi option dah? Pergi kepada add-on. Add-on. Dah tekan add-on dah? Dah kan? Okey, tolong type dekat situ Text Analytics. T-E-X-T. Text. So, dia akan keluar macam ni lah, text. Okey, tolong tekan checkbox ni. Checkbox, tolong tekan. Asalnya dia tak ditekan. Tekan dia. Dah tekan dah? Pandai, betul. Tekan install. Dah install dah? Lepas install, dia akan suruh buka balik. Betul tak? Buka balik. Dah install, buka balik. So, dia akan ada maklumat di sebelah kiri kamu ni. Akan ada perkataan text mining. Okey, ada ke tak? Tengah install. Atas sebelah kiri ni namanya data. Dah pergi dah? Ada satu benda namanya file. Dah pergi dah file tu? Ambil file ni, drag masuk dekat canvas yang putih ni. Canvas yang putih. Yang nama putih ni, yang kuning ni, yang kuning. Yang sebelah kanan awak ni namanya canvas. Yang ini yang putih lah, color dia. Dah? Double klik pada file tadi. Okey, dekat bawah ni dia ada file. Bawah ni dia ada URL. Betul tak? Okey, anda tolong masukkan URL yang saya minta anda copy link tadi tu. Kemudian tekan reload. Bila anda tekan reload, dia akan keluar name, comment dengan translate. Dia keluar ke tak? Keluar ya, bagus. Okey. Anda boleh tekan butang pangkah lah. So sekarang ni, file ini mempunyai maklumat mengenai data komen yang kita akan gunakan sekejap lagi.
Okey, anda boleh tarik ni contoh cara nak gunakan orange. Anda boleh tarik, cuba tarik. Dia akan ada line, dia akan keluar. Anda boleh tekan butang data table, contohlah. So anda boleh tengok data kamu ini telah ditabulasikan. Okey? Boleh tak boleh ni? Boleh ya. Okey. Anda boleh tarik lagi line, tarik lagi line. Line yang kedua ni kita akan pergi kepada satu objek namanya adalah corpus. Corpus ni kalau siapa yang tak install text analytic tadi memang tidak ada. Okey, saya dah install corpus saya dah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Corpus ini anda boleh double klik, dekat sini dia akan ada tulis title variable, anda pilihlah nama. Dan kemudian language anda pilihlah English. Okey. Kemudian teks ni anda tukarlah kepada translate. Use features kita adalah translate. Maksudnya data yang kita nak pakai ni adalah data kolom translate tadi. Ingat Okey, boleh follow tak boleh follow? Tak boleh follow dah Okey. Lagi sekali saya ulang. Pertama kita ada file. File ini dapat daripada mana? Daripada data. Okey, di sebelah kiri ni ada data, ada text mining, betul tak? So kita pergi pada data, ambil file ni, masukkan ke blank canvas di sebelah kanan. Kemudian double klik pada file itu dan klik kepada URL dan tampalkan anda punya link yang kamu dapat daripada Google Drive. Tekan butang reload dan dia akan mempamerkan data kamu lah. Tapi mesti ada internet sebab saya kan pakai internet Jani. Jadi dia akan ada lah, dia akan fetch data tu daripada Google Sheet kepada kita punya add-on Okey, selesai, anda boleh tekan butang table, data table, ataupun anda boleh gunakan widget yang ada. Ni contoh data table ni, ambil, sambungkan dia, boleh. Ini macam sekolah menengah, sekolah rendah ni, macam sambung je data ni. So daripada data yang sebelah kiri, dia akan ditabelkan, maknanya dia tunjukkan dalam bentuk table. Kemudian pergi kepada text mining. Dekat text mining ni anda boleh masukkan corpus. Corpus ni masukkan. Anda boleh hubungkan file kamu dengan corpus. Okey, dah hubungkan dah. Double klik pada corpus berkenaan. Pastikan anda letakkan title variable ni sebagai name dan translate yang di sini masukkan di dalam use text features. Pastikan language yang kita guna adalah English. Saya dah try tengok tadi, Malay tak ada. Yang ada Malayam. Okey, dah sudah? Sebenarnya sebahagian besar daripada perkara yang kita akan bincangkan sekejap lagi telah selesai. Seterusnya, anda boleh ambil lagi satu bahagian, namanya adalah pre-processing text. Ni, pre-processing text. Gambar gear ni. Gambar gear. Pada text mining widget. Dah. Sambungkan corpus kepada pre-processing text. Dah sudah dah? Okey, double klik kepada pre-processing text ni. Pre-processing text ni, contoh, dia akan berfungsi seperti, dia akan hilangkan perkataan-perkataan sambungan. Contohnya, Mr. Shazwan Aizat is not good. Is not tu, is tu akan dibuang lah. Sebab itu bukan perkataan yang kita nak nilai. Faham Itu dipanggil tokenizer dalam pre-processing text. Using the pre-processing text punya widget. Dah sudah? Kemudian kita boleh pergi yang paling mudah. Kita buat analisis paling mudah Kita ambil apa yang dipanggil sebagai word clouds. Pergi kat bawah ni ada word clouds. Ambil word clouds, letak sebelah blank canvas. Connectkan. Ingat ayat saya apa? Connectkan. Jangan salah sebut. Connectkan pre-processing text tadi kepada word clouds. Dah sudah? Kemudian anda boleh double klik pada word clouds dan dia akan tunjukkanlah gambar-gambar yang bercerita mengenai Mamat ini. So ini contoh analisa yang pertama lah, yang paling basic. Dia akan tunjukkan apakah ayat-ayat yang biasa digunakan oleh orang yang mengomen saya punya video tadi. So ramai yang bercakap tentang video, ramai yang cakap tentang dislike, ramai yang cakap tentang komen negatif, bla bla bla. Ini dinamakan sebagai apa dia? Word clouds. Ada berapa orang cakap pasal mosquito? 3 orang je. Ada orang yang cakap pasal live, 4 orang. Ni contohlah daripada banyak-banyak ni, ini.
kita punya word cloud. So word cloud ni apa tujuan dia tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kamu, dia kira berapa banyak words yang berkenaan kamu gunakan. Okey, contoh anda nak tahu, terangkan kepada saya apakah yang anda pelajari hari ini dalam kuliah saya selama 20 minit contoh. So orang pun bagi komen. Kalau orang tu komen dekat dalam kertas, awak nak kena buat apa? Scan kan? Anda scan, pastikan ada OCR, Optical Character Recognition, untuk dia translate kepada digital data. Tak ada, anda type balik semula. Faham? Faham ya? Jadi yang paling senang sebenarnya suruh orang tu type sendirilah. Maknanya anda buat questionnaire, sila nyatakan perasaan anda terhadap kebimbangan kesihatan. Dia akan tulislah apa yang dibimbang dalam kesihatan. Saya bimbang sangat ni, sebab hari-hari belajar komputer. Nak pecah kepala dah rasa. Cik Izzat ni bila nak habis kelas dia? Oh, kejap lagi. Contoh. Itu adalah ayat yang mereka buat. Okey, setakat ni jelas? Ada apa-apa hang sini dan anda nampak dekat sini ada pre-processing text. Betul tak? Double klik kepada pre-processing text, dia akan keluar pre-process text. Betul tak? Okey, tahukah anda ada satu ayat ataupun perkataan namanya stop? Yang tadi kita download tadi tu. Dalam tu ada satu file nama dia stop.txt. Kalau anda buka stop.txt ni, tak lain tak bukan dia akan menunjukkan perkara berikut. Iaitu video, dislike, comment, comments, negative, nice. Ini contoh ini contoh. Saya nak filter ayat-ayat ini. Okey, faham tak? Saya tak nak ada ayat ini dibaca oleh komputer. So, saya boleh minta dia cari perkataan stop work yang berkenaan. So, in this case, I'm going to use this one lah. Text Analytics. Saya masukkan stop word tadi. Dan saya tekan butang refresh. So, apa jadi? Dia tak akan ada dalam word clouds. Dia akan ambil yang penting je. Macam mana? Lagi sekali saya ulang. Daripada pre-processing text ini, double klik. Dekat dalam ni ada perkataan filtering. Bawah ni stop work, English. Dia ada minta file. So, file itu saya sediakan dalam bentuk stop.txt. So, kalau awak nak tukar perkataan ni, boleh tak? Boleh tambah je lah lagi. Apa perkataan yang awak nak dijadikan sebagai stop work. Okey. Contoh, saya namakan video, dislike, comment, comments, negative, nice. Ini semua perkataan stop work. Yang ada dalam ayat-ayat yang macam tak memberi statement yang bagus kepada analisis kita kelak. So, therefore, saya akan uploadkan text file itu dan komputer akan baca accordingly. So, dia akan fahamlah bahawa jangan ada analisa kita yang mengira benda-benda ini. So, dia akan keluar perkataan yang selain daripada yang kita tulis tu lah. Faham ya? So, dia akan ada good, best, one, knowledge dan sebagainya. Baik, habis. Now, this is the moment of truth. Di mana kita nak tengok sentimen orang. Betul tak? So, anda akan pergi satu benda, nama dia yang ini. Nampak ni? Sentiment analysis. Ambil sentiment analysis ni, bawa ke dalam canvas kamu. Connectkan dengan pre-processing text ni tadi, masuk pada sentiment. Okey, dah sudah? Dah. Lepas itu, kamu boleh drag, kamu boleh minta lagi satu data. Bukan dekat data ya. Dekat, dekat ni. Feature statistik. Dekat data ni, ada perkataan feature statistik. Ada tak? Ada. Ambil. Letakkan dia di sebelah kanan dan hubungkan sentimen kepada feature statistik. Sudah ya? Okey, cuba double klik kepada feature statistik. So, inilah statistik yang ada daripada statement saya tadi. Contoh, ada berapa ramai orang yang mengatakan positif? Ada 0.2. So, berapa maksimum untuk sentimen ni? Kalau dia menghampiri 1, maka dia tinggilah sentimen itu. So, kalau kita tengok, negatif 0.18. Positif 0.2. Kalau nak senang, anda boleh kalikan dengan 100 lah. Contohnya kat sini, 20% ada bagi maklumat positif, 18% ada bagi maklumat negatif, dan 60% lagi ianya terdiri daripada mereka yang tak tahu nak pergi ke mana, sama ada positif ataupun negatif. Nampak tak nampak ni? So, kesimpulan dia, bagus tak saya punya syarahan tadi? Baguslah, sikit je bagus dia. Lebih kurang 2% je. Sebab apa? Dia lebih sikit je daripada negatif dengan positif. Tapi majoriti kita tengok adalah pada tahap neutral. Maknanya ayat-ayat yang ditulis oleh kamu tadi adalah ayat-ayat. Ni tengok ni. Saya boleh pergi kepada apa yang dipanggil sebagai visualize. Cuba pergi kat visualize. Saya boleh ambil satu analisa namanya heat map. Apa dia? Dekat heat map ni saya boleh visualize lah.
perkara yang berikut. So contoh saya nak tengok based on cluster. So saya boleh nampak lah. Ini cluster-cluster orang yang berkenaan. Ini cluster-cluster orang yang berkenaan. So cluster-cluster ini boleh menentukan sama ada our response tadi adalah positif atau negatif. Baik, ini more advanced lah. Tapi saya rasa untuk kamu dapat keluarkan yang ini pun sudah cukup baik lah. Maknanya kita tahu daripada 1 minit video, 4 minit video, berapa ramai orang yang suka dengan konten kita, berapa ramai yang orang tak suka dengan konten kita. Okay, ni simple je, Boleh buat? Boleh. Baik, saya bagi anda tugasan. Sekarang 3.45. Saya bagi anda masa 5 minit sahaja untuk anda buat benda yang sama, cari apa-apa video dekat dalam YouTube dan buat benda yang sama. Boleh? 5 minit bermula daripada sekarang. Ya.